Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi dalam subjek Budding Services 1. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan water supply in high-rise building. Course learning outcome masih lagi berkenaan dengan water supply system. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun membincangkan berkenaan dengan water supply system untuk rumah kediaman ataupun bangunan dalam kategori low-rise building. Untuk hari ini kita akan membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan water supply system for high-rise building. Dan untuk itu kita akan cuba mengupas beberapa requirement ataupun perkara-perkara penting yang perlu ada dalam sistem bekalan air untuk rumah ataupun bangunan jenis high-rise yang dikategorikan sebagai high-rise building. Water distribution system for high-rise building boleh di-classified into two types. First, kita ada direct system, juga disebut sebagai upfeed water distribution system. Secondly, kita ada indirect system, also known as downfeed system. Okay. Untuk direct system, maksudnya kita menggunakan distribution secara direct daripada punca bekalan air, dan kita biasanya akan menggunakan satu storage tank yang khusus diletakkan di bawah bangunan, dan dia akan menjadi sebagai feeder untuk setiap tingkat bangunan, di mana dia akan bekalkan air pada setiap tingkat. Dan direct system ni kebiasaannya dalam kategori bangunan 4 ke 5 tingkat, di mana selagi pressure air mampu untuk dibekalkan, maka bolehlah digunakan sistem ini. Sebaliknya, sekiranya pressure tidak memadai, maka option yang kedua ataupun indirect system perlulah diguna pakai, di mana dalam direct system ini kita akan menggunakan pump. Air akan dipump terus ke storage tank di rooftop ataupun di tingkat atas bangunan. Kemudian barulah akan distribute ke setiap floor sampailah ke floor yang bawah sekali, di mana pressure air akan menggunakan gravity untuk didistribute ke setiap tingkat. So perbezaan yang jelas ini dapat dilihat untuk indirect system kebiasaannya 6 ataupun lebih daripada 5 tingkat ke atas, maka perlulah kita menggunakan indirect system. Dan terdapat juga beberapa sistem-sistem integrasi yang boleh digunakan jika sekiranya bangunan tersebut melebihi daripada 10 tingkat. Apakah perbezaan di antara kaedah distribution yang biasa dengan jika dibandingkan dengan direct system dan juga indirect system? Seperti yang tuan-tuan dapat lihat, untuk normal water distribution system, daripada distribution pipe kita terus kepada meter, and then daripada meter menggunakan pressure air sedia ada daripada pembekal akan dipump terus ke kediaman appliances ataupun ke setiap unit kediaman. Ini boleh digunakan jika sekiranya kadar ataupun pressure air masih boleh menampung kapasiti demand di satu-satu bangunan. Jika sekiranya pressure sedia ada tidak mampu untuk menampung keperluan-keperluan ataupun ketinggian sesuatu bangunan, maka perlulah kita menggunakan direct system, di mana direct system kita akan menggunakan pressure
kita menggunakan booster pump, dan booster pump ni dia akan membantu ataupun menambahkan tekanan kepada pipe air untuk membekalkan air kepada setiap tingkat bangunan. So secara tidak langsung booster pump berfungsi sebagai penujah ataupun penambah pressure bagi pipe air. Dan sekiranya ketinggian bangunan tidak mampu untuk ditampung dari segi demand, tidak mampu ditampung oleh booster pump, maka satu kaedah lagi yang boleh digunakan adalah indirect system, di mana indirect system daripada booster pump kita akan terus ke storage tank, kita akan simpan air, dan daripada storage tank barulah didistribute ke rumah ataupun setiap unit dengan menggunakan gravity, tenaga pressure, gravity pressure, ataupun menggunakan pump sebagai sokongan. Sebagai tambahan untuk direct water supply system ataupun juga disebut sebagai booster system, untuk setengah bangunan mungkin yang exceed lebih 10 tingkat pun masih boleh menggunakan direct booster system ini. Cuma dengan kaedah dia menggunakan zone divided direct boosting system, di mana kita menggunakan zoning, mana sebagai contoh booster pump satu section berfungsi untuk membekalkan air pada tingkat 1, 2 dan 3, manakala satu set boosting pump pula akan membekalkan air ke tingkat yang zon tingkat yang berikutnya. Kemudian baki tingkat lagi akan disupply ataupun akan disupport oleh set booster pump yang ketiga, terus ke tingkat yang atas sekali. So dengan kaedah ini kita dapat mengawal jumlah ataupun pressure air. Kaedah ini adalah sekiranya kita tidak menggunakan indirect system, di mana keperluan-keperluan ataupun untuk meletakkan storage tank di satu tingkat tu adalah tidak relevant atau not applicable for this type of building. So kita boleh menggunakan ni. Dan kalau kita lihat setiap set boosting pump ataupun setiap set pump biasanya akan terdapat 3 set pump, di mana pump-pump ni terdiri daripada duty pump, pump yang bekerja, jockey pump sebagai sokongan, dan kemudian ada satu pump lagi standby pump jika sekiranya berlaku kerosakan. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang gangguan sekiranya berlaku kerosakan pada pump yang disediakan. Bagi tujuan pemasangan meter, sekiranya pressure air mampu untuk membekalkan air untuk sampai ke setiap tingkat, maka bolehlah meter pipe air ini dipasang di luar rumah ataupun di bawah rumah kediaman, di mana setelah mendapat bekalan air daripada pembekal, dan kemudian air akan disupply, akan dibekalkan terus daripada meter terus ke unit kediaman. Dan kebiasaannya untuk direct system jenis sebegini, kita juga akan menggunakan satu storage tank yang kecil untuk setiap unit kediaman, di mana kapasiti air adalah mencukupi untuk kegunaan seharian. Sementara itu, penerangan lanjut untuk indirect water supply system, kita dapat lihat secara umumnya sistem ini berfungsi di mana air akan dibekalkan atau air akan dipump terus ke tangki simpanan tingkat atas, ataupun tangki simpanan ini juga mungkin boleh dibuat secara zon,
10 tingkat yang pertama satu zon, 10 tingkat yang kedua satu zon yang lain, ataupun beberapa tingkat mengikut demand di satu-satu bangunan. Seperti yang kita lihat di sini, untuk indirect system ini menggunakan dua tangki simpanan, di mana 8 tingkat yang pertama akan terdapat satu tangki storage tank, dan baki tingkat atas akan ada satu storage tank. Dan daripada tangki ini air akan distribute menggunakan gravity. Okey. Daripada tingkat atas barulah disupply untuk setiap level tingkat yang atas. Kemudian tangki yang pertama tadi akan memekarkan bahagian bawah. So dengan kaedah ini boleh kita dapat memastikan tahap ataupun pressure air yang dibekalkan untuk setiap rumah kediaman ini ataupun setiap unit adalah berada pada kapasiti yang dibenarkan ataupun kapasiti yang baik untuk mengelakkan sebarang gangguan. Gambar raja juga menunjukkan salah satu contoh indirect system di mana air akan dipump terus ke tangki simpanan di tingkat atas bangunan, dan ada kalanya sekiranya storage tank berkapasiti rendah dan untuk menampung keperluan dalam bangunan mungkin akan menggunakan dua storage tank di mana air akan diseimbangkan, dan daripada situlah air akan didistribute kepada setiap unit kediaman, di mana daripada setiap unit kediaman akan ada satu meter individual meter. Dan untuk meter satu bangunan ni, keseluruhan bangunan akan ada satu kita panggil sebagai bulk meter. Biasanya untuk bangunan pangsapuri, apartment akan ada satu bulk meter. Tujuannya adalah untuk bulk meter ni untuk mendapatkan bacaan keseluruhan penggunaan air bagi satu blok bangunan. Manakala individu meter pula berfungsi untuk mendapatkan jumlah kapasiti penggunaan air yang dibekalkan bagi setiap unit. Bagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, indirect water supply system untuk bangunan yang lebih daripada 10 tingkat boleh dibuat beberapa zon kaedah penyimpanan bekalan air. Sama ada untuk kaedah ini daripada pump, booster pump akan pump terus ke storage tank dan dibagikan twin tangki berkembar ni, dan satu akan disupply ke certain flow, and then satu pipe lagi akan disambung kepada satu tangki, dan daripada tangki itu akan distribute kepada baki keseluruhan. Installation requirements for high-rise building, pertama sekali adalah pump. So pump air ni berfungsi untuk membekalkan ataupun memberi booster kepada pressure supaya air dapat dibekalkan ke unit ataupun ke storage tank dengan pada kadar yang sesuai bagi mengelakkan sebarang gangguan bekalan air. Dan untuk itu terdapat pada kebiasaannya terdapat dua jenis pump yang biasa digunakan. Pertama adalah horizontal and suction centrifugal pump, di mana pump ini sebagaimana kita lihat, pump ini dalam keadaan horizontal, manakala pump yang kedua adalah vertical multi-stage centrifugal pump, di mana pump ini kita lihat kedudukannya dalam bentuk secara vertikal, di mana yang membezakan hanyalah kedudukan pump ini dipasang. Terdapat beberapa keadaan di mana pump air diperlukan dalam sistem bekalan air. Pertama sekali, di mana keadaannya the main pipe not sufficient for supplying water to the entire building. Kita tahu kapasiti air mungkin setengah kawasan menghadapi masalah tekanan air dan memerlukan support ataupun booster daripada pump untuk menyokong ataupun menambah pressure air supaya
pada satu-satu bangunan itu mendapat bekalan air yang mencukupi, dan juga di mana keadaan pressure air yang tidak stabil, perlu juga menggunakan sistem pump ini. Dan di mana kawasan-kawasan yang kita rasakan ataupun bangunan-bangunan yang kita rasakan mungkin dengan pertambahan demand ataupun pertambahan penghuni dalam satu-satu bangunan, mungkin akan terdapat berlakunya potensi gangguan pressure air pada masa-masa hadapan, maka pump perlulah dipasang di bangunan, khususnya bangunan bertingkat ini. Dan antara fungsi lain bangunan pump untuk bangunan high rise dalam kategori high rise ini, tujuannya adalah untuk pump air daripada suction tank to storage tank di mana-mana level. Tujuannya untuk kita memindahkan air daripada satu tangki kepada satu tangki lain, supaya air dapat bergerak dengan dapat ditransfer ataupun didistribute dengan kadar yang segera, dan kita dapat menyeragamkan pressure air pada keseluruhan bangunan. Terdapat dua kaedah bagaimana pump digunakan untuk menyedut air daripada storage tank. Kaedah yang pertama dinamakan negative suction head, di mana kaedah negatif ini air akan disedut secara vertikal oleh pump dan terus ditransfer ke kawasan yang dikehendaki. Manakala kaedah yang kedua adalah positive suction head, di mana positive suction head ini bertindak secara horizontal, dan pump akan menyedut air tersebut dan akan dibekalkan ke tempat yang dikehendaki. Dan secara umumnya positive suction head is always recommended rather than negative suction, di mana dengan kaedah positif ini kita dapat mengurangkan risiko seperti foot bath and priming damage terhadap sistem bekalan air. Berikut adalah disenarikan beberapa standard pump requirement yang diperlukan dalam kita memilih jenis pump untuk digunakan pakai dalam sistem bekalan air. Dan perkara yang paling penting adalah pump mestilah dalam kategori yang berkualiti dan specification dan design yang menepati standard. Sebagai contoh, kita di Malaysia kita terikat kepada standard Malaysia. Seterusnya, antara installation requirement yang diperlukan juga untuk sistem bekalan air ini adalah meter. Water meter berfungsi untuk kita mengukur jumlah bekalan air yang digunakan ataupun kuantiti air yang digunakan bagi sesuatu unit kediaman ataupun satu blok bangunan. Tujuannya untuk proses pembayaran utility bills. Untuk satu blok bangunan secara umumnya akan mempunyai satu bulk meter, di mana bulk meter ni adalah untuk meter untuk keseluruhan bangunan. Setiap unit kediaman ataupun premis pula akan disediakan satu sub meter ataupun individual meter bagi mendapatkan bacaan penggunaan untuk setiap unit. Selain daripada itu, terdapat juga hydrant meter yang berfungsi untuk mendapatkan bacaan air bagi kegunaan fire precaution ataupun kerja-kerja pemadaman kebakaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perbandingan daripada bulk meter nanti terhadap individual meter ataupun beberapa jenis meter yang digunakan di dalam sesebuah bangunan. Selain daripada meter, antara installation requirement untuk bangunan tinggi memerlukan storage tank. Storage tank terdapat beberapa jenis kaedah pemasangan dan juga bergantung kepada jenis material
ataupun saiz bagi sesebuah tangki. Pada umumnya kita sedia maklum antara tangki yang biasa digunakan untuk bangunan kediaman kebiasaannya menggunakan storage tank jenis high density polyethylene, di mana ia bertujuan untuk menyimpan bekalan air dengan selamat dan juga boleh juga digunakan untuk penyimpanan stok untuk air minum, untuk kegunaan air minuman. Dan yang paling penting, kapasiti tangki kebiasaannya mencukupi untuk kegunaan untuk tempoh sehari bagi setiap unit, dan biasanya terdapat ruang-ruang tertentu untuk penyimpanan bagi setiap unit premis. Dan antara pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemilihan jenis tangki adalah dari segi ketahanan dan juga kualiti tangki tersebut. Selain daripada itu, faktor harga tangki juga perlulah diberi perkiraan dalam kita menentukan jenis storage tank yang perlu digunakan bagi sesebuah bangunan. Sebagai contoh lain, storage tank untuk kegunaan fire prevention pula, seperti yang kita lihat dalam gambar rajah yang berwarna merah, merupakan tangki simpanan untuk kegunaan fire prevention bagi sesebuah bangunan. Kapasiti tangki mestilah bersesuaian dengan saiz bangunan dan juga numbers of fire appliances yang terdapat di dalam bangunan berkenaan. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem fire protection ataupun prevention dapat berjalan dengan baik ketika waktu kebakaran. Selain daripada itu, terdapat juga storage tank untuk kegunaan hot water system. Ini biasanya ada tangki yang khusus, yang spesifik. Manakala tangki-tangki lain bagi kegunaan cooling tower pula, terdapat tangki tambahan tujuan penyimpanan air, di mana air yang akan digunakan untuk disalurkan kepada cooling tower. Lain-lain jenis storage tank, kemungkinan ada storage tank yang diperbuat daripada solid ataupun diperbuat daripada reinforcement konkrit. Ini kerana mungkin satu-satu tangki, sebagai contoh suction tank, perlu dibuat untuk satu-satu kawasan perumahan yang besar bagi menampung kapasiti pengguna di satu-satu kawasan. Selain daripada itu, terdapat juga storage tank untuk skala yang kecil, di mana storage tank berfungsi untuk kegunaan fitting ataupun kegunaan sebagai contoh water closet ataupun ada sanitary fitting yang digunakan di dalam kediaman. Seterusnya, gambar rajah menunjukkan beberapa contoh detailing bagi beberapa jenis water storage tank. Seperti yang kita dapat lihat, antara elemen-elemen yang biasa kita nampak adalah pipe penghubung terus ke dalam tangki, tujuan supply air ke dalam tangki, dan juga akan ada floating, di mana tujuan float ni untuk sebagai valve bagi menyekat ataupun sebagai penentu had maksimum kapasiti air yang boleh disimpan bagi tujuan penyimpanan. Selain daripada itu, terdapat juga overflow pipe, di mana sekiranya terdapat kerosakan pada valve, ball valve, ataupun terdapat lebihan air pada tangki simpanan, kemudian air ini secara tidak langsung akan dikeluar ataupun akan dibuang melalui overflow. Tujuannya adalah bagi mengelakkan over storage
di dalam satu-satu tangki bagi mengelakkan bangunan tidak dapat menampung berat ataupun kapasiti tangki sebenar. Selain daripada itu, terdapat dua jenis perbezaan untuk water tank retail. Sebagai contoh, untuk storage tank yang berkapasiti kurang daripada 4,500 liter, so dapat kita lihat kaedah ataupun bagaimana tangki itu disambung ataupun disediakan adalah seperti yang dapat kita lihat pada gambar raja ini. Manakala untuk storage tank yang berkapasiti lebih daripada 4,500 liter, kita dapat lihat kaedah pemasangan ataupun installation of water tank adalah seperti dalam gambar raja ini, di mana proses paras limpah air ataupun untuk tujuan overflow adalah sedikit berbeza seperti sekiranya dibandingkan dengan storage tank yang berkapasiti kurang daripada 4,500 liter. Bezanya hanyalah perbezaan yang ketara hanyalah dari segi kaedah penyimpanan, di mana untuk kapasiti air yang lebih daripada 4,500 ni memerlukan proses yang lebih detail sedikit berbanding dengan kapasiti yang kurang daripada 4,500 liter. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada gambar raja ini, menunjukkan beberapa jenis water storage tank ataupun suction tank yang berkapasiti besar, dan biasanya storage tank ini digunakan untuk sesuatu kawasan perumahan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah untuk tujuan penyimpanan ataupun pengumpulan stok ataupun bekalan air untuk kegunaan sesuatu kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa requirement of cistern ataupun storage tank according to the standard specification of JKR. Tujuannya adalah untuk memastikan storage tank yang digunakan adalah menepati piawaian ataupun kehendak-kehendak perundangan bagi memastikan bekalan air yang disimpan adalah selamat dan tidak berlaku sebarang pencemaran yang mungkin boleh disebabkan oleh bahan-bahan yang tercemar ataupun bahan-bahan yang bertoksik. Ini bagi menjamin bekalan air sentiasa dalam keadaan bersih untuk kegunaan harian, dan juga memastikan bekalan air minum adalah pada tahap yang baik dan juga mengikut standard. Bagi sesetengah keadaan, bangunan memerlukan bilik khas ataupun tempat yang khusus untuk tujuan penyimpanan ataupun penempatan storage tank. Ada kalanya storage tank diletakkan di atas roof ataupun memerlukan ruang ataupun bilik tangki yang khusus. Ini bagi menjamin tangki berada dalam keadaan tempat yang selamat dan bagi menjamin air sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, dan dapat menjamin air, keperluan-keperluan air ini berada pada tahap ataupun kuantiti seperti mana yang diperlukan. Seterusnya, requirement for suction tank. Yang paling penting sekali adalah dalam kita memilih jenis suction tank untuk tujuan penyimpanan air, perlulah dikenal pasti kedudukan bagi peletakan ataupun pembinaan suction tank berkenaan, dan juga perlu diteliti komponen-komponen apakah yang perlu ada pada tangki tersebut dan bagaimanakah kaedah-kaedah ataupun installation method yang bersesuaian, dan juga material dan juga saiz tangki yang hendak dibuat. Ini bagi memastikan suction tank yang dibuat itu
dapat memenuhi keperluan-keperluan ataupun demand bagi kawasan tersebut. Sekian dulu untuk perbincangan kita pada minggu ini berkenaan dengan water supply in high-rise building. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat, sedikit informasi berkenaan dengan kaedah bagaimana proses water supply bagi bangunan bertingkat. Dan di samping itu juga terdapat beberapa pautan video daripada YouTube yang mungkin boleh digunakan sebagai rujukan untuk memahami dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Sehingga kita berjumpa lagi pada topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.